Selamat sejahtera kepada puan dan rakan-rakan sekalian. Saya dan ahli kumpulan saya, Tan Hui Shan dan Yeo Yen Han akan membentangkan tentang IDOP 3033 Murid dan Pembelajaran tugasan 3 iaitu perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 6 bahagian dalam pembentangan kami. Pertama, objektif pembelajaran. Kedua, topik dan sasaran murid. 3. Manfaat KIT. 4. Strategi pengajaran masa kini. 5. Kaedah dan teknik pengajaran masa kini. Dan terakhir dengan kesimpulan dan rujukan. Objektif pembelajaran bagi perancangan aktiviti kita adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan nama bentuk. Kedua, murid dapat menyebut, mengenali dan mencipta semula bentuk. Yang ketiga, murid dapat memperolehi pengetahuan tentang hubungan geometri antara dua dimensi. Yang keempat, murid dapat mengenal pasti bentuk dalam kehidupan sekeliling mereka. Seterusnya, topik dan sasaran murid bagi aktiviti kita adalah topik pengenalan bentuk dalam bidang geometri dan murid tahun 1. Sekarang, saya Yeo Yen Han akan menerangkan kit persembahan yang disediakan. Telah menyediakan kit persembahan tentang topik bentuk tahun 1. Yang pertama, bagi visual art, kami telah label nama-nama bentuk di atas kit kita seperti segi 4 tepat, segi 4 sama, bulat dan juga segitiga. Ini dapat memperkenalkan nama bentuk kepada murid dan juga dapat memberi satu konsep kepada murid yang baru belajar topik tersebut. Yang kedua, bagi music art, kami telah menyediakan satu lagu tentang topik bentuk untuk murid-murid. Lirik dalam lagu tersebut telah mengandungi nama bentuk, ciri-ciri bagi setiap bentuk dan juga contoh dalam kehidupan seharian. Ini dapat membantu murid mengaitkan bentuk dan juga perkara di sekeliling mereka. Animasi dan lirik dalam lagu tersebut dapat menarik perhatian murid dan ini akan membantu mereka mengikatkan ciri-ciri setiap bentuk dengan lebih cepat dalam masa yang singkat. Do you know what I am? Say my name if you can. I have just one line that goes round and round, and I can roll on the ground. What am I? You're a circle. Yang ketiga, bagi performing arts, kami telah menyediakan contoh-contoh bagi murid sebelum menjalankan aktiviti. Seperti segitiga mewakili bumbung, segi 4 tempat mewakili dinding dan juga pintu, segi 4 sama mewakili tingkap dan juga bulat mewakili pemegang pintu. Seterusnya, saya juga menyediakan bentuk-bentuk yang berbeza bagi murid untuk menjalankan aktiviti mereka untuk membentuk satu gambar seperti ini. Ini akan dijalankan secara berkumpulan di dalam kelas dan ini dapat memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi satu sama lain. Mereka akan mengaitkan bentuk dan juga benda-benda yang mereka sentiasa nampak dalam kehidupan mereka. Semangat kerjasama dan kreativiti murid dapat dipupuk melalui aktiviti kumpulan ini dan mereka akan lebih memahami tentang ciri-ciri bentuk selepas aktiviti ini dijalankan di dalam kelas. Seterusnya adalah manfaat menggunakan kit ini. Terdapat beberapa manfaat dan pertama adalah pelajar dapat mengaitkan bentuk dengan kehidupan seharian mereka. Mereka juga akan memahami dan menghafal sifat bentuk. Bukan itu sahaja, kit ini adalah mengalahkan pelajar untuk menjadi kreatif semasa mereka terlibat dalam aktiviti ini dan juga mengalah komunikasi dengan pelajar.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang strategi pengajaran masa kini dalam aktiviti kita. Strategi yang pertama adalah strategi pemusatan murid. Strategi ini adalah murid menjadi watak utama untuk belajar, manakala guru bertindak sebagai fasilitator dan pemutacara untuk membantu pembelajaran murid. Murid akan terlibat secara aktif dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Contohnya, langkah pertama adalah murid dibahagi kepada beberapa kumpulan untuk berbincang, seterusnya menggunakan berbagai bentuk untuk bina gambar yang mengandungi satu situasi. Contohnya, murid boleh membina traktor seperti ditunjukkan dalam gambar raja di bawah. Langkah kedua adalah murid membentangkan hasil kumpulan masing-masing dengan menerangkan bentuk yang digunakan dan situasi yang dibina, misalnya situasi berkemah di hutan. Contoh kedua bagi strategi ini adalah guru bahagikan murid kepada beberapa kumpulan dahulu. Seterusnya, guru akan menyatakan bentuk dan murid akan membina bentuk tersebut dengan berdiri sebagai penjuru bentuk. Misalnya, guru menyatakan segi empat murid akan berdiri dan membentuk segi empat, seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja di bawah. Murid boleh belajar kematangan dalam kecerdasan emosi melalui perancangan membina bentuk seperti pemilihan murid dan penyusunan murid untuk membina bentuk. Strategi yang kedua adalah strategi pemusatan bahan atau sumber. Strategi ini adalah guru menggunakan bahan atau sumber untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Murid yang dibimbing oleh guru dan murid yang belajar secara individu juga dapat belajar. Bahan dan sumber sebagai strategi pengajaran akan bergantung kepada objektif pengajaran. Contoh bagi strategi ini adalah guru menayangkan video bertajuk Shapes Song for Kids untuk memotivasi murid dan meningkatkan minat mereka untuk belajar. Langkah kedua adalah murid akan menonton video untuk mengukuhkan pengetahuan terhadap bentuk. Langkah terakhir adalah murid akan mengangkat bentuk dan menunjukkan kriteria bentuk tersebut sambil menyanyikan lirik lagu. Contohnya, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah, You are a circle. Murid akan mengangkat bentuk bulatan. Strategi yang seterusnya adalah strategi berasaskan tugasan atau aktiviti. Dalam strategi ini, guru akan melibatkan murid dalam aktiviti atau tugasan dengan bantuan iaitu scaffolding yang membolehkan murid menyempurnakan aktiviti dengan jayanya. Dan aktiviti dijalankan harus berfokus kepada maklumat utama tentang topik pengajaran. Contohnya, pada masa pandemik ini, guru boleh memberi tugasan kepada murid untuk memerhati objek yang ada di sekeliling mereka dan mengkategorikan objek tersebut mengikut bentuk masing-masing. Dengan ini, murid juga boleh berpeluang untuk berinteraksi dan menukar pendapat antara satu sama lain. Contoh yang kedua ialah seperti performing art yang disediakan tadi, iaitu murid boleh menyediakan bentuk-bentuk yang berbeza dan membina beberapa gambar yang disukai seperti kereta api dan anak patung yang ditunjukkan. Dengan ini, tugasan atau aktiviti yang dilaksanakan akan menjadikan suasana pembelajaran yang seronok dan juga akan membantu murid memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan dengan lebih mudah. Sekarang, saya akan menerangkan kaedah dan teknik pengajaran masa kini. Kaedah yang pertama ialah feedback classroom ataupun bilik darjah songsang, yang merupakan suatu konsep pedagogi yang situasi pengajarannya di kelas dan tugasan atau kerja rumah adalah disongsangkan. Dalam kaedah ini,
Guru akan berperanan sebagai seorang fasilitator, pembangkit ataupun jurulatih untuk membantu murid semasa belajar, menguji kemahiran mereka sendiri serta memperkasa intelek dan juga membina suasana pembelajaran yang kondusif dan komunikasi yang berkesan dalam kalangan murid dan guru. Contoh flipped classroom yang boleh diaplikasikan pada masa pandemik ini ialah langkah yang pertama, guru boleh memberi slide PowerPoint tentang pengenalan topik bentuk dan juga ciri-ciri bentuk kepada murid dalam Google Classroom sebelum proses pengajaran dan pembelajaran PDP dilaksanakan. Langkah yang kedua, guru boleh memberi tugasan seperti mengakses benda yang sentiasa boleh dilihat dalam kehidupan murid dan menyuruh mereka mengkategorikan mengikut bentuk masing-masing seperti gambar yang berikut. Langkah yang ketiga, perbincangan dan perbandingan tentang tugasan yang telah disiapkan oleh murid boleh dijalankan semasa PDP dijalankan atas talian. Langkah yang terakhir pula, penilaian boleh dilaksanakan oleh guru secara online untuk mengukurkan kefahaman konsep yang dipelajari oleh murid-murid. Ringkasnya, flipped classroom ini dapat melatih murid menjadi lebih aktif, berdikari dan juga yakin terhadap pembelajaran sendiri. Dan kaedah ini dapat memastikan murid menyiapkan tugasan yang diberi dan sentiasa memotivasikan diri untuk memberi perhatian semasa PDP dijalankan. Kaedah dan teknik pengajaran masa kini yang kedua ialah blended learning, iaitu pembelajaran adunan. Pembelajaran ini adalah berteraskan aktiviti digital dan atas talian. Kaedah ini adalah masih digunakan dalam bilik darjah, diadun dengan aktiviti pembelajaran media digital seperti interaksi murid-guru, penghantaran maklumat, arahan dan bahan pembelajaran. Pembelajaran berunsur kolaboratif, kadar sendiri dan diterajui guru berasaskan pengajaran di bilik darjah. Sebagai contoh, guru akan menyediakan bahan bacaan tambahan tentang tajuk bentuk dalam blognya. Murid akan mengakses blog guru supaya dapat menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Melalui kaedah ini, murid-murid perlu mengaturkan masa untuk menyiapkan tugasnya dalam masa yang ditetapkan. Mereka haruslah mengakses blog tersebut tanpa pemantauan guru. Dan ini adalah dapat membantu murid lebih berdikari dan seterusnya melatih aspek kematangan murid. Contoh kedua ialah guru membenarkan murid supaya menyiapkan bahan pembentangan dalam bentuk PowerPoint. Tajuk pembentangan akan diberikan adalah melukis emosi diri sendiri dengan menggunakan bentuk. Dan gambar ini adalah contoh. Mereka boleh mengakses laman web untuk mendapatkan bahan dan memuat naik hasil kerja dalam blog mereka. Melalui kaedah ini, dapat membantu murid mengenai emosi diri sendiri dan aspek motivasi murid dalam kecerdasan emosi juga dapat ditingkatkan. Hal ini kerana hasil pembentangan mereka dapat dimuat naik ke blog mereka sebagai tanda penghargaan hasil mereka. Oleh itu, mereka akan lebih berusaha supaya dapat memparmirkan hasil yang terbaik untuk ditonton oleh orang lain. Seterusnya adalah kaedah dan teknik yang ketiga, iaitu project-based learning, iaitu dalam bahasa Melayu ialah pembelajaran berasaskan projek. Kaedah ini melibatkan murid secara hands-on dan minds-on. Dan terdapat 4 langkah. Dalam langkah pertama iaitu pengenalan tajuk. Guru akan memberikan tajuk seperti Cinta Akan Negara dan menayangkan klip video berkenaan dengan Cinta Akan Negara. Dalam langkah kedua adalah langkah perbincangan. Murid akan dibahagikan dalam kumpulan dan diteruskan dengan sumbang saran yang berkaitan dengan cara menggunakan bentuk untuk membinakan satu situasi tentang tajuk Cinta Akan Negara. Dan mereka akan melaksanakan tugasan secara hands-on. Mereka akan membina situasi yang dibincangkan semasa langkah kedua dengan menggunakan bentuk secara kreatif, seperti dalam gambar jalur gembirang ini. Dan langkah yang terakhir adalah komunikasi dan kolaboratif, iaitu mereka akan membentangkan hasil tugasan mereka di dalam kelas supaya murid lain dapat memberikan cadangan atas hasil tersebut. Melalui kaedah ini, murid perlu mengawal emosi
untuk menerima pendapat dan cadangan yang diberikan oleh rakannya. Oleh itu, aspek kesedaran emosi dapat dilatih secara tidak langsung. Secara kesimpulannya, dalam perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, kami telah menggunakan 3 strategi pengajaran, iaitu strategi pemusatan murid, strategi pemusatan bahan atau sumber, dan strategi pemusatan tugasan atau aktiviti. Selain itu, kami juga menggunakan beberapa kaedah dan teknik pengajaran masa kini, iaitu flipped classroom, bleeding learnings, dan project-based learning. Kami berharap perancangan kami boleh diaplikasikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran agar bermanfaatkan kepada murid-murid. Dan pembentangan ini ditamatkan dengan rujukan kami. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.